Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Tan Sri Datuk Yang di-Pertua. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua 17 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa bagi Rang Undang-Undang Pembekalan 2022 yang melibatkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ini menunjukkan sokongan padu semua di dalam konteks keluarga Malaysia untuk memperkasakan agenda sains, teknologi dan inovasi negara. Pertama sekali bagi menjawab soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Port Dickson mengenai dana R&D yang disediakan oleh kerajaan untuk mengurangkan jurang antara kaya dan miskin, mesti mengambil maklum akan isu ini dan telah meningkatkan pelibatan pelbagai pihak termasuk ahli akademik, pemain industri, pihak kerajaan dan orang awam bagi memastikan jurang ini dapat dikurangkan. Pelbagai program teknologi inovator desa juga telah dilaksanakan bagi membantu pembangunan inovasi tempatan. Kerjasama ini amat penting selari dengan dasar sains, teknologi dan inovasi bagi tahun 2021 hingga 2030 dan rangka kerja 10-10 MY STIE di dalam membangunkan ekosistem R&D negara yang terangkum dan mampan. Bidang keutamaan MOSTI telah disusun kepada 30 bidang keutamaan STIE yang telah dikenal pasti, termasuklah menerusi platform regulatory sandbox dari sudut peraturan kerangka undang-undang di bawah National Technology and Innovation Sandbox NTIS. Seterusnya bagi penambahbaikan terhadap keperluan pembiayaan startup ataupun syarikat pemula teknologi tempatan agar tidak ketinggalan, kementerian akan sentiasa menambah baik keperluan pembiayaan kepada syarikat startup bermula daripada peringkat pre-seed sehinggalah pertumbuhan dengan menawarkan pelbagai program pembiayaan yang berterusan berdasarkan keperluan semasa syarikat startup bagi mengatasi kegagalan pertumbuhan syarikat atau yang kita kenali sebagai valley of death. Selain daripada itu, mengenai dana yang tidak digunakan oleh Akademi Sains Malaysia sebanyak 36 juta dan belum dikembalikan, Akademi Sains Malaysia telah dilantik sebagai agensi pemantau projek PMA bagi projek R&D and CNI. Kementerian semasa kementerian masih belum dijenamakan sebagai Mestek. Sila. Boleh jelas sikit, Tan Sri Yang Di-Pertua. Tadi dalam maklum balas Yang Berhormat Timbalan Menteri kepada saranan Port Dickson, Ketua Pembangkang, agar diserapkan, agar dirangkumkan universiti dalam kajian-kajian tersebut. Saya sempat mencelah tadi Port Dickson bahawa dimasukkan selain pada universiti juga adalah institusi-institusi TVET, Politeknik contohnya, KV dan lain-lain yang menawarkan kursus-kursus high TVET yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya agar grant juga diberikan kepada mereka. Terima kasih Tuan Ketua. So YB, saya pun dalam jawapan saya selepas ini memang ada. Saya memang nak sebut YB. Okey. Jawab yang mana ada dalam Dewan mesti. Jawab mana yang ada dalam Dewan saja. Ya. Okey. Sebab ia berkaitan tadi. Sebagai agensi pemantau projek, Terma Rujukan ASM adalah bertanggungjawab untuk membuat bayaran peruntukan pendidikan dan pembangunan R&D yang telah diluluskan di bawah pengurusan dan penyelidikan kementerian. Peruntukan berjumlah 174,977,297 ringgit 20 telah disalurkan kepada ASM bermula pada 29 Disember 2011 dan berakhir pada 28 Disember 2018. ASM telah diarahkan untuk memulangkan baki dana tersebut kepada pihak kementerian pada 10 April 2019. Pihak ASM telah melaksanakan proses pemulangan dan baki 32.5 juta ringgit telah pun dipulangkan pada 4 Julai 2019. Seterusnya saya seperti mana yang tersebut tadi saya memang bersetujulah dengan cadangan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tadi. Cyber security merupakan salah satu antara 10 pemacu sains dan teknologi di bawah rangka kerja 10-10 MY STIE. Rangka kerja ini telah diguna pakai untuk merancang inisiatif berimpak tinggi, terutamanya program-program R&D di bawah MOSTI. Tan Sri Yang Di-Pertua, seterusnya persoalan yang telah dibangkitkan oleh sahabat saya Yang Berhormat Kuala Krai mengenai kerjasama dan minat terhadap teknologi angkasa, keupayaan negara di dalam pembangunan industri kenderaan elektrik EV
dan teknologi hidrogen di peringkat negara dan antarabangsa serta status projek di bawah Yayasan Inovasi Malaysia. Terlebih dahulu, Dasar Angkasa Negara 2030 dan 2030 telah menyatakan dengan jelas akan pendirian negara untuk menguasai bidang angkasa bagi menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang berupaya melangkah jauh ke hadapan. Memandangkan pada masa ini negara masih bergantung kepada keupayaan angkasa antarabangsa untuk mengakses sistem angkasa, maka pembangunan kepakaran dan ilmu pengetahuan perlu dilaksanakan melalui jalinan kerjasama dengan pihak luar. Bagi membangunkan keupayaan teknologi angkasa negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Agensi Angkasa Malaysia telah membangunkan fasiliti kawalan misi FKM di Kompleks Teknologi Angkasa Banting, Selangor. Dan selain daripada itu telah bekerjasama dengan Agensi Angkasa Eropah ESA dalam penjejakan satelit GIOVEA pada tahun 2006 dengan India Space Research Organisation ISRO bagi penjejakan roket dengan izin, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle pada tahun 2014 dan agensi di China bagi penjajakan roket CERES-1 pada tahun 2020. Selain daripada itu, membangunkan fasiliti pemasangan, integrasi dan pengujian satelit dengan izin Satellite Assembly, Integration and Test, fasiliti yang merupakan fasiliti AIT yang pertama dibangunkan di Asia Tenggara yang sebenarnya berupaya melaksanakan pengujian dan pengukuran ke atas komponen satelit dan satelit yang berkapasiti besar. Kementerian melalui MISA juga menjadi focal point dengan terlibat secara aktif di dalam pertubuhan, organisasi dan inisiatif di peringkat antarabangsa. Hal ini sangat penting bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan di dalam perkembangan terkini teknologi dan sentiasa mematuhi obligasi antarabangsa di dalam penggunaan ruang angkasa untuk tujuan aman dengan izin for peaceful users of outer space. Berkaitan dengan pembangunan teknologi kenderaan elektrik EV tempatan, satu pelan tindakan telah disediakan yang memberi tumpuan kepada industri tempatan melalui pemberian geran penyelidikan dan pembangunan R&D, terutamanya industri dan perusahaan tempatan berlandaskan EV dan mengenai persoalan ekonomi hidrogen yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tebrau. Berdasarkan rangka kerja Ten Sains, Teknologi dan Inovasi dan Ekonomi MySTIE 1010, iaitu inisiatif yang menyokong dasar sains, teknologi dan inovasi negara Destin 2021-2030, aspirasi EV turut mengambil kira fokus yang terkandung di dalam dasar otomotif negara NAP 2020, dasar pengangkutan negara NTP 2019-2030 dan pelan pembangunan mobiliti rendah karbon, low carbon mobility blueprint 2021-2030 dengan izin. Satu program di dalam bidang penyimpanan tenaga iaitu program Nano Malaysia Energy Storage Technology Initiative NESTI telah dilancarkan pada 23 November 2021 yang lalu, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan dalaman negara serta membangunkan dan mengkomersialkan sistem tersebut di bawah pelaksanaan agensi di bawah MOSTI, iaitulah Nano Malaysia Berhad. Selain itu, Nano Malaysia Berhad juga akan mengusahakan off-grid green charging stations serta teknologi komponen dan aplikasi EV melalui program Enabling Mobility Electrification for Green Economy atau EMERGE. Satu program yang dinamakan Campus for Local Electric Vehicle Expeditious Rollout Clever akan dijalankan bagi menguji kaji dan mengumpul data penggunaan teknologi-teknologi EV sebelum digunakan di atas jalan raya awam kelak. Melalui program-program tersebut, Nano Malaysia Berhad turut membangunkan prototipe berasaskan tenaga hidrogen seperti Hydrogen Hybrid Energy Storage System H2SS untuk aplikasi e-mobility, komponen nano fuel cell, sistem storan termaju hidrogen. Solusi-solusi tersebut mampu memberi kelebihan kepada Malaysia di dalam sektor ekonomi hidrogen yang bertujuan untuk menjana peluang keusahawanan dan pekerjaan baru. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bakri telah mengutarakan rasionalisasi agensi pembiaya yang melaksanakan pengkomersialan teknologi. Saya bersetuju dengan pandangan tersebut, di mana peranan agensi pembiaya perlu disusun dan diseragamkan supaya peranan mereka tidak bertindih. Mesti masih meneruskan pelaksanaan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri
pada masa YB, iaitu pada 21 Ogos 2019 yang berkaitan dengan rasionalisasi agensi pembiaya pengkomersialan teknologi di bawah Mestek yang bagus itu. Fungsi agensi telah dikhususkan kepada satu instrumen pembiayaan serta dipastikan supaya pembiayaan baharu mereka tidak bertindih fungsi dan peranan dan saling melengkapi atau handholding. Fungsi ini amat disokong tanpa sebarang gangguan politik demi memastikan startup negara dapat terus berkembang. Selain itu, MOSTI juga mengadakan sesi libat urus dengan kementerian lain supaya fungsi dan peranan pembiayaan juga saling melengkapi, termasuk agensi luar dan juga para penlibat swasta. MOSTI juga terlibat di dalam sesi pembentangan atau pitching bagi memastikan projek yang berkualiti dan mampu dikomersialkan dapat dibiayai. Berkaitan dengan penjana di bawah Kementerian Kewangan, pihak penjana turut melaksanakan follow-on funding kepada startup yang turut dibiayai oleh agensi di bawah MOSTI seperti Custom dan Aerodyne. Penjana dilaksanakan di bawah MOF, Kementerian Kewangan, bagi membolehkan syarikat-syarikat ini mendapat pembiayaan pada saiz yang lebih besar daripada apa yang mampu ditawarkan oleh MOSTI dan boleh memudahkan bantuan pembiayaan dan pembangunan kapasiti pelbagai agensi di bawah Kementerian Kewangan. Seterusnya, mengenai inisiatif Researcher Industry Scientific Exchange, RISE, yang ianya telah diperluaskan ke... Terima kasih. Saya nak tanya tentang dengan dana penjana. Soalan saya ialah apakah peranan MOSTI dalam dana penjana ini? Sebab kita tahu fund of funds dan kita tahu bahawa pelaburan equity ini adalah jauh lebih besar daripada apa yang MOSTI dapat. So saya nak tanya, apakah pendirian MOSTI? Adakah kita kerja kementerian kita bagi Kementerian Kewangan untuk uruskan? Itulah yang membimbangkan saya, di mana peranan MOSTI telah pun dilute ya dalam pengkomersialan teknologi ini. Memang lebih senang kalau sekiranya dia di bawah MOF, di bawah MOSTI sebagai kerana program ni di bawah kita. Tapi apa di setakat ini keputusannya macam tu. Itu saja yang saya boleh jawab. Okey. Seterusnya mengenai inisiatif RISE yang saya sebut tadi, ia telah diperluaskan ke kementerian lain selaras dengan perancangan untuk menambah lebih banyak bidang kepakaran yang boleh ditawarkan. Antara penambahbaikan yang telah dan sedang dilaksanakan ialah yang pertama, peningkatan sasaran bilangan penempatan pendidik di industri kepada sekurang-kurangnya 150 orang bagi tahun 2021 dan perluasan skop kepakaran dengan melibatkan institusi pendidikan di luar MOSTI. Yang ketiga, jalinan kerjasama dengan pembangunan sumber manusia berhad HRDF di dalam kaedah latihan. Sejak pelaksanaan inisiatif RISE pada tahun 2019 hingga kini, terdapat 295 penempatan pakar penyelidik teknikal telah dibuat melibatkan 89 kerjasama dengan syarikat melalui penyelidikan, pemindahan teknologi, konsultasi dan latihan. Untuk makluman yang berhormat juga, inisiatif ini telah mencatatkan pencapaian yang membanggakan di mana penyelidik daripada Agensi Nuklear Malaysia telah bekerjasama dengan syarikat tempatan bagi menghasilkan benih NMR 152 yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 20 November 2021 yang lalu sebagai padi IS-21. Bagi menjawab mengenai program My Startup, Cradle diperuntukkan 20 juta ringgit Malaysia bagi strategi My Startup semasa pembentangan belanjawan 2022 oleh Menteri Kewangan di bawah bajet mengurus Kementerian Kewangan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuantan, Yang Berhormat Merbuk dan Yang Berhormat Kepung mengenai Linus. Berdasarkan panduan EELB LEM Sengkang Tech Sengkang 76 Criteria for Setting of Disposal Facility for Waste Containing Naturally Occurring Radioactive Material norm jadual 1 residu Linus iaitu Water Leach Purification WLP diklasifikasikan sebagai Very Low Level Radioactive Waste. Panduan ini adalah berpandukan panduan IAEA iaitu IAEA GSG 1 2009 dan dokumen IAEA TAC DOC TACDOC 1712 2013 Management of Norm Residues.
Untuk pembangunan PDF Linus, selain mendapatkan kebenaran daripada AELB, Linus juga perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa lain, termasuklah daripada Jabatan Perancang Bandar dan Desa Plan Malaysia untuk kebenaran merancang. Berdasarkan garis masa yang telah dikemukakan oleh Linus, permohonan kebenaran merancang ini akan dikemukakan oleh Linus kepada Plan Malaysia setelah kelulusan diperolehi untuk laporan penilaian kesan alam sekitar EIA daripada Jabatan Alam Sekitar. Berdasarkan kelulusan AELB pada 20 Ogos 2021, kelulusan permohonan Linus untuk memilih lokasi bersebelahan Linus Advanced Material Plant LAMP iaitu di lot 31375 Gebeng Industrial Estate, Mukim Sungai Karang, Kuantan Pahang, Darul Makmur seluas 24.28 hektar ataupun 62 ekar sebagai tapak pembinaan PDF tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Yang pertama, Linus hendaklah mengemukakan status pengambilan balik dan pemilikan tanah daripada Kerajaan Negeri Pahang. Yang kedua, Linus hendaklah mendapatkan keputusan permohonan pengecualian kelulusan Majlis Perancangan Fizikal Negara MPFN daripada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Yang ketiga, Linus hendaklah mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan termasuk penduduk setempat. Yang keempat, Linus hendaklah memastikan sebarang kekurangan dari segi natural barrier di tapak lokasi tersebut diatasi dengan mengadakan engineered barrier. Dan yang kelima, Linus hendaklah memastikan bahawa reka bentuk PDF mematuhi piawaian kebangsaan dan antarabangsa. Pelantikan Gading Senggara Sdn Bhd sebagai kontraktor bagi pembinaan PDF Linus adalah di luar bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Pemilihan Gading Senggara Sdn Bhd adalah di bawah tanggungjawab sepenuhnya Linus. Walau bagaimanapun, Gading Senggara Sdn Bhd perlu berlesen dengan Agensi Atom Malaysia AALB sebelum memulakan aktiviti pembinaan PDF tersebut dan akan tertakluk kepada keperluan perundangan di bawah Akta Pelaksanaan Tenaga Atom 1984. Yang Berhormat Mebuk telah membangkitkan mengenai lesen Linus. Untuk makluman, sepanjang operasi Linus Malaysia Sdn Bhd, AELB telah menjalankan pemeriksaan secara berkala ke atas operasi Linus. Berdasarkan pemeriksaan yang dijalankan oleh AELB, Linus telah mematuhi semua syarat lesen yang telah ditetapkan kepadanya. Sehubungan dengan itu, AELB telah melanjutkan lesen Linus sehingga kini. Pembangunan PDF Linus akan dilaksanakan selewat-lewatnya 3 Mac 2022. Pada masa kini, Linus sedang mendapatkan kelulusan bagi laporan EIA daripada Jabatan Alam Sekitar untuk memulakan pembinaan PDF tersebut. AELB telah meluluskan laporan Radiological Impact Assessment pada 29 Oktober 2021 setelah menilai kesan operasi pelupusan residu Linus kepada orang awam dan alam sekitar. Linus juga telah diarahkan untuk memindahkan kemudahan cracking and leaching ke luar negara selewat-lewatnya Julai 2023. Selepas tempoh tersebut, Linus tidak lagi dibenarkan untuk mengimport bahan mentah yang mempunyai kandungan radioaktif ke Malaysia bagi operasi kilangnya di Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, bagi menjawab soalan Yang Berhormat Jerai dan Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Yang Berhormat Timbalan Menteri, boleh saya respon sedikit berkenaan dengan pertama tadi, very low level waste berbanding dengan low level waste. Kenapa ini penting? Kerana ianya akan menentukan kawasan yang diguna pakai. Ya. Saya juga menyebut berkenaan dengan guna tanah tadi, pelan guna tanah, serta juga kelulusan majlis perancangan fizikal negara. Adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri bermaksud apabila EIA itu diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar, barulah perlu memohon, Linus perlu memohon kepada Majlis Perancangan Fizikal Negara, ataupun prosesnya sebelum itu?
sepatutnya memohon kepada Majlis Perancangan Fizikal Negara dulu, baru boleh memohon untuk buat EIA. Jadi sebabnya kalau mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa Pindaan 2017, Section 20B mengatakan memang kena consult ya Majlis Perancangan Fizikal Negara. Jadi saya nak tahu penjelasan dan bagaimana boleh AELB terpedaya dengan pelan Malaysia Pahang yang mengatakan tak ada masalah dari segi guna pakai tanah ya, kerana tidak ada pun guna pakai tanah tu mengatakan boleh digunakan sebagai tempat pelupusan sisa buangan radioaktif. Jadi pohon penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berhubung dengan low level radioaktif, saya rasa yang tu kita boleh bekalkan maklumat angka-angka yang berkenaan secara terperinci tentang kadar radioaktif bahan yang berkenaan. Berhubung dengan yang pelan Malaysia tu, itu di luar, yang tu bawah pelan Malaysia. Kita ikut apa yang kelulusan yang diberikan oleh pelan Malaysia. Walau bagaimanapun, sekiranya Yang Berhormat perlukan penjelasan lebih lanjut, sebab saya mengaku saya kurang pasti dari segi yang mana dulu dan sebagainya. Yang tu saya boleh bagikan pencerahan kemudian secara bertulis. Izinkan saya supaya teruskan dengan isu-isu lain yang dibangkitkan. Ringkas Yang Hormat, ringkas ya. Ya. Mengenai status pembangunan vaksin, ini satu isu yang besar juga. Mesti telah membiayai untuk pembangunan vaksin COVID-19 yang dijalankan bersama IMR, UPM dan VRI. Ianya masih di dalam proses kajian praklinikal, masih kajian yang sangat awal. Ada deadline Yang Berhormat Menteri, Tuan Menteri, deadline. Berkait dengan vaksin ni. Ya, untuk jaya bangkitkan vaksin tadi. Yang vaksin ni. Deadline setakat ni praklinikal. Ia mengambil masa setahun lebih sebelum daripada kita boleh pergi ke next stage, iaitulah klinikal. Jadi dari segi spesifik deadline saya tak dapat jawab di sinilah. Tan Sri, saya banyak lagi jawapan ni. Bertulislah. Boleh lagi ya? Ya. Yang Berhormat juga, Jerai juga telah membangkitkan mengenai... Yang Hormat, ya? Bertulislah. Tolong Saya ingat ringkaskan. saya lebih baik saya jawab secara bertulis sebab ia melibatkan ramai. Ya. Sebab ramai pembahas tadi. Jadi saya rasa untuk selanjutnya jawapan saya bagi secara bertulis lah. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berhormat semua. Masalah ialah bahawa wang sejumlah RM520,275,300 Malaysia untuk kepala B30 anggaran perbelanjaan mengurus 2022 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Sebulat suara, maka kepala